يسرنا وليس لنا ويفقه قولنا. قال الشيخ لا نفعنا بالدارين. Sekian. يقول قراءة السور المطلوبة في بعض الحالات. Yang ke-105. Qira'atus suwaril matlubati fi ba'dil halati. Membaca surah-surah yang ditututkan. Fi ba'dil halati, pada setengah-setengah kelakuan, yakni pada setengah-setengah sembahyang. Maknanya sunat membacakan surah-surah yang ditentukan pada setengah-setengah sembahyang. Seperti kalau sembahyang Jumaat, rakaat yang pertama surah Jumaat, rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Seperti pagi subuh pagi Jumaat, rakaat yang pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat yang kedua ialah Al-Insan. Jadi maknanya yang ni keluar daripada yang dulu lah. Kalau katanya subuh biasanya disunatkan baca surah daripada tiwalil mufassal. Kalau makmum tu redha. Tetapi apabila masuk subuh pagi Jumaat, jadi sunat baca surah yang tertentu. Jadi pihak tak kira kita semayang seorang diri ke ataunya semayang jadi imam. Maka apabila semayang subuh pagi Jumaat, maka sunat baca surah yang ditentukan dengan subuh pagi Jumaat. Jadi maknanya pada umpama semayang subuh pagi Jumaat tadi itu tak sunatlah kita baca surah-surah yang lain tu tak sunat. Walaupun daripada surah Tiwalil Mufassal yang sebut kemarin sekalipun tak disunat. Bahkan sunatnya kita baca surah yang ditentu dengan subuh pagi Jumaat. Ialah surah Alif Lam Mim Sajdah dan yang keduanya, rakaat yang keduanya ialah Al-Insan. Itulah maksud katanya qira'atus suwaril matlubati, membaca oleh imam atau orang yang sembahyang seorang diri. Membaca akan surah-surah yang ditutup, yakni surah-surah yang ditentukan pada setengah-setengah sembahyang. Yang ke 106, al-muhafazatu 'alaiha. Al-muhafazatu 'alaiha. Maknanya melihara atau mengekali di atasnya, di atas surah-surah yang ditentukan. Jadi maknanya disunatkan kita berterusan sentiasa mengekali di atas baca surah yang ditentukan pada semayang yang ditentukan. Jadi maknanya setiap kali kita sembahyang subuh pagi Jumaat, jangan tinggallah baca surah Alif Lam Mim Sajdah dengan surah Al-Insan. Itu mana katanya al-muhafazatu 'alaiha, setiap kali. Setiap kali kita sembahyang subuh jadi imam, artinya kita sembahyang seorang diri subuh tu subuh pagi Jumaat, maka jangan tinggallah. Itu maknanya al-muhafazatu 'alaiha. Itu sunat yang lain pula. Yang ke 107, qat'us suwari ghairil muayyinati wal ityanu bil muayyinati. Sunatnya ialah qat'us suwari, memutuskan surah-surah, mana bererti surah yang tidak ditentu, wal ityanu bil muayyinati dan mendatangkan
dengan surah-surah yang ditentukan. Maksudnya contohnya pagi subuh pagi Jumaat tadilah. Subuh pagi Jumaat tadi itu disunat kita baca rakaat pertama surah Alif Lam Mim Sajdah. Dan rakaat yang keduanya surah Al-Insan. Sekiranya kalau kita jadi imam, sekiranya kita sembahyang seorang diri, dimulai dengan surah yang lain. Contohnya pagi subuh pagi Jumaat tu rakaat pertama, jadi kita terlupa. Tak perasan katanya pagi ni pagi Jumaat. Maka kita mulai dengan surah lain daripada surah Alif Lam Mim Sajdah. Apabila kita teringat kata pagi ni pagi Jumaat, maka sunat kita berhenti daripada surah yang lain, kita mulai baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Maksudnya begitu. Contohnya kita itulah subuh pagi Jumaat tu kita rakaat pertama kita jadi imam, masalah kita mulai dengan surah Yasin masalah atau surah Tabarakalladzi. Kemudian baca-baca boleh 3-4 ayat ke masalah, tak kira berapa ayat pun, baru teringat katanya pagi ni pagi Jumaat. Sunat kita berhenti daripada surah itu, kita mulai dengan surah Alif Lam Mim Sajdah. Begitu juga kalau kita jadi imam sembahyang Jumaat. Kita jadi imam sembahyang Jumaat, maka kita jadi mulai terlupa ke masalah. Kita terlupa kata ini sembahyang Jumaat, kita mulai dengan surah lain daripada surah Al-Jumaat pada rakaat pertama. Maka apabila begitu, sunat kita berhenti daripada surah yang lain yang kita sedang baca itu, kita berhenti daripada surah itu, kita mulai dengan surah Al-Jumaat kalau rakaat yang pertama. Itu maksudnya qat'us suwari, berhenti, memutus, mana berhenti dari akan surah-surah yang tak ditentu dengan sembahyang Jumaat masalah, dan mendatangkan dengan surah, membaca dengan surah yang tentu dengan sembahyang Jumaat. Begitu jugalah sembahyang raya, kita baca surah yang lain yang tak tentu dengan sembahyang raya, maka sunat kita berhenti, kita baca surah yang tertentu dengan sembahyang raya. Seperti rakaat pertama bagi sembahyang rayanya ialah surah Qaf. Begitu. Sekiranya kalau rakaat pertama sembahyang raya tu kita baca surah lain, ayat lain, sunat kita berhenti, kita mulai dengan surah Qaf pada rakaat pertama atau surah Sabbih pada rakaat pertama pada sembahyang raya. Begitulah. Jadi nak jugalah kita baca surah yang tertentu dengan setengah-setengah sembahyang. Yang ke-108-nya at-tadabburu wat-tafahumu lima'anil qiraati. Yang ke-108-nya at-tadabbur wat-tafahum, maknanya sunat kita berperhati dan ambil faham. Tafahum tu ambil faham lima'ani al-qiraah, akan makna-makna bagi bacaan kita. Kita baca Fatihah, sunat kita bertadabbur, kita ambil faham akan segala makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Selepas pada kita baca Fatihah, kita baca pula surah. Maka sunat kita perhati, kita ambil faham apa yang makna yang terkandung di dalam ayat atau surah yang kita baca. Begitu kalau kita baca, kalau kita jadi makmum, sunat kita perhatikan bacaan imam itu. Perhati bacaan dia, perhatikan makna yang dibaca oleh, makna ayat-ayat atau surah-surah yang dibaca oleh imam. Sambilan tu jadi maknanya kita dapat pahala juganya, pahala tadabbur. Pahala tadabbur dan pahala tafahum, ambil faham, perhati, ambil faham kepada makna yang kita baca. Ini bukan sekadar di dalam sembahyang saja, bahkan di luar sembahyang tu ini pahala lain daripada pahala baca Quran. Sebab Quran itu semata-mata kita baca tu satu, walaupun tak faham makna dia sekalipun, maka satu haraf 10 pahala, satu haraf 10 pahala, sebagaimana maklum. Tetapi kalau kita baca tu, sambilan kita baca, kita bertadabbur, kita ambil faham,
kita perhati kepada makna dia, maka itu pahala yang lain pula. Itu sekiranya kalau dia kuasa lah. Sekiranya bagi orang yang kuasa, faham akan makna Quran. Seperti dia pernah belajar tafsir ke masalah. Begitulah. Untuk orang boleh faham lah. Kalau kita tak boleh faham pun, dengar sahajalah. Nak faham makna tak boleh, maka tak upayalah. Yang ke-109-nya at-tarayyusu fil qiraati. Pada bacaan, at-tarayyus maknanya tenang. Tenang mana sebiji satu haraf kita sebutkan kita satu haraf daripada bacaan kita tu mesti nyata, jelas, lagi pulaknya tenang, jangan nampak gumpuh. Itu maksudnya at-tarayyus fil qiraati, tenang pada bacaan. Bacaan Fatihah dan bacaan surah. Kita baca tu jangan nak jadi cepatlah. Jangan nak jadi cepat bagi cepat habis ke masalah. Kita jangan nak begitu. Kita baca dengan secara tenang, baca dengan secara relax. Satu sebutan huruf. Itu sunat yang lain pula. Bagi jelas satu kelimah, satu haraf. Satu kelimah kepada satu kelimah meraihkan semua segala tajwidnya, hukum-hukum tajwid. Itu sunat yang lain pula. Ini ketika kita baca, walaupun begitu juga sunat tarayyus, tenang apabila kita baca Quran di luar sembahyang sekalipun, pun sama juga hukum dianya. Yang ke-110, tartilul qiraati. Tartilul qiraati. Ini ambil pada ayat warattilil Qur'ana tartila. Tartilu maknanya tenang juga, mana lebih kurang tadi. Tartil maknanya kita baca Quran tu dengan secara meraihkan segala hukum-hukum tajwid. Mat kita bagi sepenuh mat, gunnah, iqlab, apa semuanya kita bagi sepenuh. Gunnah kita sepenuh cara gunnah, iqlab kita sepenuh cara iqlab, dan makhraj satu haraf tu bagi nyata, bagi jelas, sekadar kita mampu. Itu dimaksud katanya kita baca Quran dengan secara bertartil. Walaupun ini pun sama dalam sembahyang, di luar sembahyang, sunat kesemuanya kita baca dengan secara bertartil. Begitulah. Yang ke-111, su'alur rahmati inda qiraati ayati rahmatin binahwi rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Su'alur rahmati, memohonkan rahmat. Memohonkan rahmat bila inda qiraati ayatin, di sisi bacakan ayat. Inda qiraati ayati rahmatin, di sisi bacakan ayat rahmat. Ayat rahmat tu maknanya ayat yang ada sebut rahmat. Walaupun tak sebut lafaz rahmat betul-betul sekalipun, tetapi ada sakutan dengan rahmat, seperti Allah Ta'ala cerita sebut katanya, sebut syurga dimasuk kepada orang mukmin, uiddat lil muttaqin, syurga itu disediakan bagi orang yang muttaqin, masalah itu rahmatlah. Maka sekiranya kalau kita baca ayat-ayat itu, maka ayat yang kita baca tu ada cerita pasal masuk syurga, ada cerita pasal rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, maka di situ sunat kita berdoa. Kita minta rahmat. Munasabah dengan ayat yang kita baca tu tentang rahmat, maka kita berdoa minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu nak minta macam mana? Binahwi, dengan seumpama kata, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu minta rahmat. Kita bacanya begitu.
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, ampun oleh kamu, warham, dan hendak berkesianlah oleh kamu, wa anta khairur rahimin, dan engkau ini yang amat kesian belah dan sebaik-baik orang yang berkesian belas. Kita baca doa itu apabila munasabahnya begitu. Apabila kita baca tu tengoklah kalau faham makna Quran tu kita boleh tahulah di sini rahmat ke sebut rahmat ke sebut azab. Maka sekiranya sebut rahmat seperti masuk syurga, seperti mengampunkan dosa, semuanya rahmat ke semuanya. Ayat yang kita baca tu masuk syurga, artinya ampun dosa, Tuhan bantu, Tuhan menolong, maka semuanya masuk dalam bagai ayat rahmat. Maka sunat kita berdoa dengan doa yang umpama tadi. Baca tu disunat kita baca dalam sembahyang, artinya di luar sembahyang. Kalau kita baca Quran di luar sembahyang sekalipun sunat kita berdoa juga, minta juga. Lepas tu di dalam sembahyang pun sunat juga. Maka kita berhenti dululah surah yang kita baca. Kita berhenti dulu, berhenti sekejap, doa ayat yang kita baca, kemudian kita doa, selepas doa sambung balik. Kalau kita jadi makmum, apabila kita dengar imam baca, maka kita sebab kita bukan orang baca, sebab imam tu baca, maka kita berdoa lah. Selepas pada kita berdoa Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, maka terus kita perhati bacaan imam pula. Begitu. Sekiranya kalau kita sendiri yang baca, kita berhenti dulu. Apabila sampai kepada akhir ayat, bukan akhir surah, akhir ayat rahmat itu kita mintakan rahmat. Selepas tu kita sambung balik ayat yang selepas padanya. Itulah caranya. 112-nya al-isti'azatu 'inda qira'ati ayati 'adzabin. Minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, minta berlindung dengan Allah taala 'inda qira'ati ayati 'adzabin, di sisi baca ayat azab. Kalau kita baca, artinya di sisi kita dengar akan bacaan ayat azab. Kalau kita jadi imam tu kita baca. Kalau kita jadi makmum, kita dengar yang dibaca oleh imam. Yang dibaca oleh imam tu ayat cerita azab. Dia sebut pasal neraka, dia sebut pasal apa dia? Azab neraka, maka sekiranya kalau ayat yang dibaca tu kebetulan sebut tentang azab neraka masalah, maka sunat kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab itu. Lepas tu cara nak minta berlindungnya, kita baca begini, binahwi, dengan umpama kata Allahumma ajirni minan nar. Allahumma, ya Allah, ajirni, hendak selamat oleh kamu. Hendak aman oleh kamu, hendak selamat oleh kamu, ni akan daku minan nar, daripada neraka. Jadi caranya tadilah, ini pun sama kalau kita baca Quran di luar sembahyang sekalipun, sunat kita al-isti'adzah juga. Sekiranya ayat yang kita baca atau ayat yang kita dengar orang lain baca tu sebut azab, maka sunat kita baca Allahumma ajirni minan nar. Begitulah. Jadi kita berhentilah kalau kita orang baca tu, apabila sampai ke hujung ayat kita berhenti, kemudian kita berdoa Allahumma ajirni minan nar, kemudian terus sambung balik bacaan kita. Habis di situ. Yang ke-113 at-tasbihu 'inda ayati tasbihin binahwi subhana rabbi. Sunat kita bertasbih, mengucap tasbih
inda ayati tasbihin, di sisi ayat tasbih, yakni di sisi baca ayat tasbih atau di sisi dengar bacaan ayat tasbih. Maknanya ayat tu sebut tentang perkataan tasbih. Seperti fasabbih bismi rabbikal azim, apa dia, sabbih isma rabbikal a'la, apa dia lagi? Itulah di dalam ayat yang kita baca tu ada sebut lafaz tasbih. Sabbih, fasabbih bihamdi rabbika, nahnu nusabbihu bihamdika, apa dia? Wa nahnu nusabbihu, apa dia? Surah Baqarah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka situ ada sebut tasbih. Maka sunat kita bertasbih. Jadi baca apabila sampai ke hujung ayatnya, kita pun subhana rabbi. Kemudian kalau sudahnya kita rokoklah, atau kalau ada nak baca lagi, baca lagi. Kalau surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbi. Maka di situ kita mengucap tasbih. Lepas tu sambung balik. Begitulah sunatnya. Ini sambung di luar sembahyang atau di dalam sembahyang. Bagi orang yang baca sendiri dan bagi orang yang dengar, walaupun di luar sembahyang sekalipun. Kawan kita tu baca, kitanya dengar. Maka apabila dia baca sampai tempat tasbih, maka sunat kita orang dengar pun bertasbih juga. Wa idza marra bi ayati tanzihillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala au tabarakallahu rabbul alamin au jalla azamatu rabbina au nahwuha. Fa idza marra bi ayati tanzihillah, maka apabila lalu, maknanya bacalah, apabila lalu dengan ayat bi ayati tanzihillah, dengan ayat menyucikan Allah Ta'ala, menyucikan Allah daripada perkara yang tak layak. Tanzihillahi wa idza marra, apabila lalu, mana kita baca berjumpa dengan ayat ni. Ayat sebut tentang maha suci Allah, menyuci Allah Ta'ala daripada perkara yang tak layak dengan dia. Maka apabila kita baca berjumpa ayat itu, nazzaha, mengucap tanzih. Disunatnya mengucap tanzih. Ini sama di luar sembahyang atau di dalam sembahyang. Maka cara mana kita nak mengucap tanzihnya ialah faqala, maka kata untuk nak mengucap tanzih subhanahu wa ta'ala, kita baca begitu. Artinya kita kata tabarakallahu rabbal alamin. Artinya kita kata jalla azamatu rabbina au nahwaha, atau seumpama tiga perkataan tu. Kita kata apabila apa dia kita katanya apa lagi? Yang pertama kita kata subhanahu wa ta'ala, subhanahu, maha sucinya Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi ia. Tinggi lepas daripada tinggi lepas daripada kekurangan. Maha suci daripada kekurangan, tinggi lepas daripada kekurangan. Tabarakallahu, ini pun makna maha suci juga, maha tinggi juga. Maha tinggi Allah Ta'ala, Rabbal alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Atau yang ketiga tu jalla azamatu rabbina, maha besar oleh kebesaran Tuhan kami. Katanya kita katanya ta'ala Allahu an zalika. Ta'ala Allahu an zalika.
Katalah lain-lain lagi perkataan itu, jadi asalkan perkataan itu menunjuk di atas kita menyucikan i'tiqad Allah Ta'ala itu suci daripada kekurangan. Itu apabila kita baca ayat tanzih, seperti fata'ala Allahul Maliku, fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Atau baca artinya ayat katanya apa dia, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Apa dia, tabarakalladzi, tabarakalladzi, itulah surah tabaraka tu yang pertama ayat dia tu, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka itu pun ayat tanzih juga. Maka sunat kita baca tabarakallahu ya rabbal alamin. Begitu. 114 al-istighfaru 'inda ayatil istighfari. Mengucap istighfar 'inda ayatil istighfar, di sisi baca ayat istighfar, di sisi baca, di sisi dengar akan ayat istighfar. Seperti kata fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Kita pun astaghfirullah. Kita pun mengucap istighfar astaghfirullah atau nastaghfirullah. Apabila tengoklah bunyi istaghfirka wastaghfaraka masalan, apabila bunyi begitu kita pun baca nastaghfirullah atau astaghfirullah. Ini sunat dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Yang ke-15, an yakula fi akhir suratil qiyamah. Surah Al-Qiyamah apa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Yang mula dengan la uqsimu biyaumil qiyamah. Antakula, bahawa kata ulang kau, bahawa baca ulang kau fi akhir suratil qiyamah, pada akhir surah Al-Qiyamah. Watin dan surah At-Tin. Kita baca At-Tin tu apa dia? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau surah Al-Qiyamah tu alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Di situ. Dan di akhir surah At-Tin tu ialah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka selepas tu sunat bagi kita orang baca dan bagi orang yang mendengar, baca tu baca dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Dengar di dalam sembahyang atau dengar di luar sembahyang. Maksud dia kata dengar dalam sembahyang tu kita jadi makmum apabila dibaca oleh imam. Maka kita baca apa tu? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunat kita bacanya begitu. Maka ya munasabahnya kalau akhir bagi ayat yang terakhir bagi surah Al-Qiyamah, dia rupanya rupa soal. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah demikian itu menunjuk di atas kuasa Allah Ta'ala di atas bahawa menghidupkan yang akan orang-orang yang mati. Jadi dengan sebab akhir tu bentuk ayat tu bentuk tanyaan. Adakah tiada demikian itu menunjuk di atas Allah Ta'ala kuasa di atas menghidupkan orang-orang yang mati? Maka kita pun apabila dengar tu macam tanyaan gitu, soalannya begitu, istifham, maka kita pun sunat kita jawab, bala, bahkan engkau kuasa. Sebab dia tanya, alaysa dzalika, adakah demikian itu menunjuk di atas Allah Ta'ala yang kuasa untuk nak menghidupkan yang mati di akhirat esok? Maka kita jawab, bala, bahkan.
ya engkau ialah yang kuasa. Wa ana, dan kami dan aku ini, ala dzalika minasyahidin. Maknanya di atas demikian itu, di atas kuasa Allah, daripada orang-orang yang menyaksikan. Itu kalau akhir surah Al-Qiyamah. Adapun kalau akhir bagi surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu pun tanya juga. Alaisallah, adakah tiada Allah Ta'ala itu bi ahkamil hakimin, yang paling meneguhkan daripada yang meneguh, mana yang bijak daripada segala yang bijak-bijak. Maka kita pun jawab bala, bahkan wa ana ala dzalika minasyahidin. Kami di atas demikian itu setengah daripada orang-orang yang menyaksi. Itu bersabit dalam hadis. Amal gitu itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada baca, Nabi ada kata. Ingat katanya ini bukan sekadar di dalam sembahyang saja, bahkan di luar sembahyang sama. Orang baca dan orang yang mendengar. Yang ke 116, an yakula, berkata ia seorang yang sembahyang, akhir suratil mursalati amanna billah. Apabila dia baca, kebetulan tak kira dalam sembahyang ke di luar sembahyang, yang baca sendiri atau yang mendengar, apabila dia baca ujung ayat yang akhir bagi surah Al-Mursalat. Yang akhir itu apa dia? Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Maka sunat kita baca amanna billah. Jadi apabila siapa fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun, maka sunat kita baca amanna billah. Sunat kita baca, tak kira kita sendiri yang baca, artinya kita yang mendengar yang lain baca. Sunat kita kata amanna billah. 117, an yakula akhir suratid duha. An yakula akhir suratid duha. Apa dia? Fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'matika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddis, maka hendak bercakap oleh kamu. Mana bercakap tentang nikmat Allah Ta'ala. Maka apabila kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka sunat kita baca alhamdulillah. Puji kepada Allah. Sebab puji kepada Allah tu pujikan nikmat. Tengok. Dia katanya 118, an yaf'ala dzalika al-munfaridu wal imamu wal ma'mumu. An yaf'ala dzalika, bahawa mengerjakan demikian itu, daripada kita mulai tadi. Apa dia? Mulai daripada 111 tadi. Mulai pada 111 ialah minta rahmat, memohonkan rahmat. Yang ke-12, 112 tu ialah al-isti'adzah, minta berlindung. Yang ke-13 tu bertasbih. Yang ke-14, 114-nya ialah apa dia? Yang 113 tu ialah bertasbih. Kalau ayat tasbih artinya bertanzih. Kalau ayat tanzih 14 al-istighfar. Lepas tu 15 bala wa ana min ala dzalika minasyahidin. Sampai semualah tu. 16 amanna. 17 alhamdulillah.
siapa yang disunatkan membacakan demikian itu, dia kata yaf'alu dzalika an yaf'ala dzalika, mengerjakan. Mana baca tadi tu, kata tadi tu al-munfaridu, kalau kita sembahyang seorang diri pun sunat, wal imamu, imam yang baca surah tadi pun sunat, dan makmum yang mendengar pun sama juga. Jadi maknanya tiga-tiga jenis bagai orang sembahyang itu sunat kesemuanya, mulai daripada yang apa dia tadi, yang 100 belah tadi. Ini kalau dalam sembahyang, sama juga di luar sembahyang. Sunat bagi orang baca dan orang mendengar. Kata akan demikian itu. Kata dengan perkataan yang disebut dengan sebab munasabah ayat yang dibaca. Hmm. 119 an yajharu bihi fil jahriyati. An yajharu, bahawa menyaring oleh mereka itu, oleh imam, oleh munfarid, oleh imam, oleh makmum. Maknanya kalau kita sembahyang seorang diri baik, kalau kita jadi makmum, kalau kita jadi imam, maka apabila kita nak tasbih, kita nak baca yang tadi itulah, daripada tasbih memohonkan rahmat, meminta berlindung apa semua tadi itu, maka dia katanya sunat menyaring pada sembahyang yang jenis nyaring. Baca dengan secara nyaring. Tapi sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Tengah katanya tak dinyaringkan. Tetapi mengikut yang musannif kata di sini, sunat kita baca dengan secara nyaring, walaupun makmum, walaupun imam, walaupun yang sembahyang seorang diri. Jadi kalau tadi itu, kalau akhir surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ramai-ramai pakat kata alhamdulillah dengan secara nyaring. Imam nyaring, makmum pun nyaring. Kalau sembahyang seorang diri pun nyaringkan kataan alhamdulillah kalau akhir surah Ad-Duha tadi. Begitulah. Seterusnya as-sujudu litilawati 'inda qiraati ayati sajdatin. Yang ke-120, as-sujudu, sunat bersujud litilawati, kerana baca. Kerana baca artinya kerana dengar. Kerana baca kalau kita baca, kerana dengar kalau kita yang mendengar. Inda qiraati ayati sajdatin, di sisi ayat, baca ayat sajdah. Maka beberapa tempat jugalah, banyak tempat jugalah di dalam sembahyang tu. Bukan dalam sembahyang, di dalam Quran, sebuah Quran tu beberapa tempat, tapi ada setengah tu ada ittifaq, setengah tu ada khilaf. Jadi lebih kurangnya 14 tempat, artinya lebih kurang itulah 14 tempat semuanya. Jadi apabila dalam sembahyang, ketika imam baca surah, ketika munfarid orang sembahyang seorang diri yang baca surah, ada tempat sujud tilawah, maka sunat sujud tilawah. Maka ini pun sama juga hukum dianya. Kita baca Quran tu di dalam sembahyang, kita baca Quran di luar sembahyang. Maka apabila sampai ayat sujud, apabila ayat sajdah, maka sunat bagi orang baca dan orang mendengar sujud tilawah. Kalau dalam sembahyang, maka sujud dalam sembahyang. Bagi yang dengar, bagi yang baca. Kalau kita di luar sembahyang pun sama juga. Orang baca sunat sujud, orang yang dengar pun sunat sujud juga. Illa malaikan
sajdati illa sajdata surati Sad. Malaikan sajdah di dalam surah Sad. Malaikan tempat sujud tilawah di dalam surah Sad. Maka itu sunat di luar sembahyang saja, tak disunat di dalam sembahyang. Maksudnya begitu. Jadi mana tempat sujud di dalam surah Sad. Tempat sujud di dalam surah Sad. Kalau kita boleh buka surah Sad ayat 24. Surah Sad ayat 24. Pada katanya, wa zanna Dawud annama fattannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Maka di situ sunat sujud juga, nanti kita cakap sekali lagi. Jadi pendeknya kembali kepada asal masalah, apabila kita baca ayat, baca surah sampai tempat sujud tilawah, maka sunat kita sujud. Walaupun kita di dalam sembahyang, walaupun kita di luar sembahyang. Dan sunat sujud itu bagi yang membaca dan sunat sujud bagi yang mendengar. Tak kira di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Maknanya kalau dalam sembahyang yang membaca tu imam, yang mendengar tu ialah makmum. Kalau di luar sembahyang maklumlah, yang baca seorang, yang dengar tu tak baca tapi dia dengar saja. Maka itu sunat sujud. Sunat sujud. Maka cara sujud tu maklumlah, sunat sujud. Jadi maknanya lain daripada tempat sujud surah Sad tu dikatakan sujud tilawah kesemuanya. Adapun kenapa dia katanya di dalam surah Sad tu tak sunat sujud, dia kata malaikat tempat sujud di surah Sad. Tengok sebabnya di dalam surah Sad pada ayat 24 tu, kalau ada Quran kat tepi itu boleh buka. Pada katanya wa dhanna Dawud annama fattannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka di situ sunat kita sujud. Sunat kita sujud, tetapi sujud tu bukan sujud tilawah, bahkan sujud syukur. Bahkan sujud syukur. Jadi maka sebab itulah disunat kita sujud di luar sembahyang saja. Kalau kita baca ayat 24 pada surah Sad di luar sembahyang. Kalau tanyanya sunat ke tidak sujud ketika kita baca ayat ini, ayat 24 surah Sad, jawabnya sunat kita sujud. Kalau di luar sembahyang. Kalau di luar sembahyang. Tapi ingat kata sujud tu sunat, bukan sujud tilawah, bahkan sunat, bahkan sujud tu sujud syukur. Tapi dia sama ya cara dianya, sujud tilawah dengan sujud syukurnya sama ya caranya. Tetapi pada ayat 24 pada surah Sad tu bukan dia sujud tilawah, bahkan sujud syukur. Jadi maknanya di situ sunat kita sujud jugalah, tetapi bukan sujud tilawah, bahkan sujud syukur. Jadi kita baca, kalau tempat lain lagi tu, yang lain lagi tu sujud tilawah. Yang kita, kalau kita buka di dalam Quran, dia ada buat tanda macam masjid tak masjid, macam kubah masjid tak kubah masjid tu, maka di situ tempat sujud. Maka tetapi kalau ayat 24 bagi surah Sad tu bukan dia sujud tilawah. Memanglah sunat sujud, tetapi bukan atas nama sujud tilawah, bahkan sujud syukur. Maka sujud syukur tak disunat di dalam sembahyang.
kalau ada yang sujud tu ingat kata sujud syukur. Pak. Apa lima? Kalau buka dalam mishaf, dia ada tanda tempat sujud. Dia ada tanda, ada tulis kat tepi tu, ada buat macam kubah masjid. Lepas tu dia tulis kat tepinya sajadah. Jadi maknanya kalau kita baca ayat 24 surah Sad tadi, sunat kita sujud lah. Sunat kita sujud. Tetapi bukan sujud tilawah. Bukan sujud syukur. Kita syukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala bagi ampun kepada Nabi Daud. Begitu. Jadi maknanya, jadi sujud syukur. Memanglah sujud syukur tu adalah perkara yang sunat. Bacaan dalam sujud tu lagi akan datang. Jadi maksudnya begitulah. Jadi tempat sujud kalau kita tengok, itu pun kena hati-hati juga tu. Sebab kita baca Quran tu, kalau tak tahu tu di 24 surah Sad tu, dia ada tulis dalam Quran tu sajadah. Maka dalam mazhab Syafi'i kitanya, bukan sujud tilawah di situ. Bukan sujud syukur. Sunat-sunatlah. Kena sujudlah kalau nak sunat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i bukan sujud tilawah. Bukan sujud syukur. Jadi sunat, kalau nak cakap pasal sunat sujudlah. Tapi bukan atas nama sujud tilawah. Bukan atas nama sujud syukur. Begitu. Maka sebab itulah kalau di dalam sembahyang tidak disunatkan sujud syukur. Itu dia. Sebab tu dia, kalau tempat sujud dalam surah Sad ayat 24, kalau kita baca dalam Quran, jangan sujudlah. Sebab yang dalam Quran, dalam sembahyangnya, yang kita nak sujud tilawah. Yang kita nak sujud tu sujud tilawah. Yang disuruh kita sujud di dalam sembahyang tu sujud tilawah pada tempat sujud. Adapun di dalam surah Sad 24, ayat 24 surah Sad tu bukan dia sujud tilawah. Bukan sujud syukur. Maknanya kalau kita baca dalam sembahyang, ayat 24 surah Sad tu jangan kita sujud. Maknanya sebabnya tak disunat kita sujud tak disunat kita sujud syukur di dalam sembahyang. Tapi kalau kita baca di luar sembahyang, sunat kita sujud atas nama sujud syukur. Jadi mana di situ cakap terangnya, mana sunat kita sujud syukur. Apabila kita baca ayat 24 surah Sad, sunat kita sujud syukur. Begitulah. Kita ulang balik. As-sujudu, bersujud litilawati, kerana bacaan, inda tilawati ayati sajdatin, di sisi inda qiraati. Di sisi baca ayat sajdah. Illa sajdati surati Sad. Malaikat sajdah yang ada di dalam surah Sad pada ayat 28. Maka dalam mazhab Syafi'i kitanya bukan sujud tilawah situ. Memanglah sunat sujud semata, tapi bukan sujud tilawah di situ, bukan sujud syukur. Begitu. Sujud tu lil imam wal munfaridi. Bagi orang jadi imam dan orang yang munfarid. Maka apabila imam sunat sujud, maka makmum pun ikut sujud juga. Dan orang sembahyang seorang diri pun sunat sujud. Begitu. Jadi pendek katanya, itulah kena jaga di situ masalah apabila sajdah dalam surah Sad tu tak disunat sujud kalau kita baca dalam sembahyang. Sebab di situ bukan sujud tilawah. Bukan sujud syukur. Maknanya, kalau kita baca di dalam sembahyang, maka tak sunat sujud.
Surah 24 surah Sad. Kalau kita baca ayat tu di dalam sembahyang tak sunat kita sujud. Tetapi kalau kita baca di luar sembahyang sunat kita sujud, jadi sujud syukur. Begitulah. Di situlah yang kita kena jaga tu. Kita kena jaga, jadi dia dalam Quran tu dia tak tulis kata sujud syukur, sujud tilawah. Sebab Quran tu dia tak tahu yang beli itu mazhab Syafi'i ke tidak. Sebab dalam Quran tu dia tulis sajadah, tempat sujud. Kalau mazhab lain sujud tilawah di situ. Dia khilaf. Dia antara mazhab tu dia khilaf. Dalam mazhab kita di situ pendapat bagi Imam Syafi'i di situ sujud syukur. Ada juga mazhab lain dia kata sujud tilawah bukan sujud syukur. Sebab tu dalam Quran tu, dalam mishaf Quran tu dia tulis sajdah sajalah. Tapi kita mazhab Syafi'i kena kata di situ sujud syukur. Orang mazhab lain dia kata sujud tilawah. Maka kita sembahyang mengikut cara mengikut mazhab Syafi'i, maka mengikut pendapat Imam Syafi'i lah. Kata situ sujud syukur tak disunat dalam sembahyang. Begitulah masalah dianya. Seterusnya an yukarrirah al-imamu as-sujuda bitikraril qiraati in aminat tashwishu alal ma'mumina. An yukarrira sunat bahawa ulang-ulang oleh imam. Sama juga kita yang sembahyang seorang diri. Sama juga kalau kita baca di luar sembahyang. An yukarrira bahawa ulang-ulang oleh imam as-sujud, yakni sujud tilawah tadi. Bitikraril qiraati, dengan mengulangkan bacaan. Kita baca jumpa pula dalam satu sembahyang tu kita baca jumpa satu tempat sujud tilawah, maka sujud. Kemudian kita baca pula, maka kemudian selepas pada sujud kita baca lagi, baca jumpa pula tempat sujud, maka sujud pula. Bukan katanya dalam satu rakaat di dalam satu sembahyang dibolehkan satu kali sujud saja, bukannya begitu. Bahkan apa dia? Sekali lalu tempat sujud, sujudlah. Sekali lalu tempat sujud, sujudlah. Walaupun beberapa kali sekalipun di dalam satu rakaat sekalipun, sujudlah. Begitu. Jadi kalau imam sujud, kita makmum pun sujud jugalah. Sama juga kalau kita sembahyang seorang diri pun sama. Setiap kali berjumpa tempat sujud, sujudlah. Begitu. Jangan ingat katanya dalam satu rakaat sekali saja boleh disujud, atau dalam satu kali sembahyang sekali saja boleh sujud tilawah, bukan begitu. Jadi kalau sampai 3-4 kali sekalipun jumpa lalu kepada tempat sujud, sujudlah. Lepas tu rupa dia macam mana nak sujud, sebab tempatnya 15 tempat saja, 14 tempat saja dalam sebuah Quran. Boleh jadilah dia baca panjang, artinya dia baca salin-salin ayat, tukar-tukar ayat. Contohnya dia baca dia baca pada surah A'raf 206. Selepas pada tu dia baca surah Ar-Ra'd pula. Masalan dia baca surah A'raf, sebab di dalam surah A'raf 206 ada tempat sujud tilawah di situ. Maka dia baca mulai daripada 205 pada surah A'raf, dia baca sampai 206 ada tempat sujud, dia pun sujud. Kemudian selepas pada tu dia pun salin kepada
Surah Ar-Ra'du pula. Maka sampai surah ayat 15 ada tempat sujud. Maka sujud pula. Tetapi dia katanya disunatkan mengulang-ulang oleh imam akan sujud dengan sebab berulangan baca bacaan ayat sajdah. Tapi itu syarat dia. In aminat tashwisa. In aminat tashwishu. In aminat tashwisha alal ma'mumina. Jikalau aman, selamat oleh mengganggu, oleh terganggu alal ma'mumina. Di atas makmum-makmum. Sekiranya kalau jadi terganggu di atas makmum, maka tak sunatlah. Sebab asalnya sembahyang tak boleh nak memanjangkan sangat. Sebab kita tu asal kalau sembahyang makmum yang dulu tu lah, kalau tak boleh nak memanjangkan sembahyang. Sekiranya kalau kita sekali sujud, sekejap sujud, tapi makmum tu yang ramai ada urusan lain lagi. Jadi nak mufarakah pun sayang juga fadilah jamaah. Maka imam sekejap sujud tilawah. Maka sekiranya jadi gangguan kepada makmum, maka tak sunat juga mengulang-ulangkan. Artinya sujud-sujud banyak-banyak kali itu setengah makmum tak apa dah, dia tahu tengah makmum pening juga. Apa ni imam sujud banyak kali sangat dalam satu berdiri. Maka sekiranya nampak nak jadi gangguan kepada makmum, maka tak sunat mengulang-ulangkan. Satu kali saja. Itu tengok keadaan lah macam mana. Jadi terganggu ke tidak. Kalau kita imam ni nak sujud banyak kali sujud tempat sebab jumpa banyak tempat sujud ni. Tengok begitu. Jadi masalah ulang tu boleh, tetapi syaratnya disunatkan. Ulang tu disunatkan, tetapi syaratnya jangan mengganggu kepada terganggu kepada makmum di belakang. Di situ maka kita akhir dengan katanya 121. Masalah sujud tilawah tu belum selesai lagi. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu. Waruddud 'alaina wa tahtid subhana rabbika rabbil